Sekejap ya. Baik kalau hadis 1004 ni, 1004 menerangkan tentang pinangan. Kita tidak boleh memotong pinangan orang lain. Kecuali kalau sudah dilepaskan ataupun diizinkan. Itu tidak mengapa. Semua ada hikmah. Hikmahnya sudah tentulah. Tidak ada dendam kesumat atau perkelahian, atau boleh jadi kadang pembunuhan. Jadi hal ini, sebab itu Nabi larang berbuat demikian. Hadis yang ke 1005 ini sampai 1006 catatkan 1005 sehingga 1006 catatkan. Hadis sah. Matan dia, perkahwinan perlu kepada mahar. Perkahwinan perlu kepada mahar. Braket mas kahwin. Hukum wajib. Sama juga sebagai rukun. Sebagai rukun. Zaman Nabi adalah zaman permulaan adalah zaman yang benar-benar dalam keadaan serba-serbi kekurangan. Jadi sampai diceritakan dalam hadis ini bahawa perempuan menghibahkan dirinya untuk jadi isteri Rasulullah. Jadi Rasulullah pandang atas bawah, Rasulullah tak berkenan. Dan ada orang pula nampak Rasulullah tak berkenan. Ada seorang lelaki min ashabi, daripada sahabat. Dia kata kalau Rasulullah tak berkenan, bagilah ke aku. Engkau ada apa-apa yang boleh diberikannya? Tak ada. Cuba pergi kepada keluargamu. Carilah apa-apa yang ada. Nampaknya tak ada. Cincin besi pun tak ada. Jadi serba-serbi tak ada. Hanya yang ada kata kain. Kain ini bagi Rasulullah, buat apa kalau kau pakai, dia tak pakai. Kalau dia pakai, kau tak pakai. Kata Rasulullah macam tu. Lalu patah hatilah si lelaki ini. Dan dia duduk sambil memalingkan muka ke lain daripada Rasulullah. Jadi Rasulullah suruh orang panggil dia. Dan dikatakan memang lelaki ini nak berkahwin dengan perempuan itu. Jadi pada masa itu Rasulullah katakan, engkau ada Quran yang kau hafal. Maza ma'aka minal Quran. Apakah bersamamu ada Quran? Dia kata ada beberapa surah. Beberapa surah. Kalau macam tu, engkau ajarkan dia dengan hafalanmu itu sebagai mas kahwin. Maka Rasul pun kahwinkan dia dengan perempuan itu dengan mas kahwin daripada Al-Quran atau beberapa hafalan Quran. Jadi pada masa itu memang serba kekurangan. Jadi yang ada hanya Quran, ada pada diri dia. Maka dengan Quran itulah dijadikan sebagai mas kahwin. Kerana ia menjadi rukun, wajib. Mahar itu wajib. Maka lelaki ini mesti ajarkan perempuan itu dengan surah-surah yang dia sudah hafal. Macam tu. Jadi dalam ringkasannya kalau kita ambil, seorang perempuan boleh melamar seorang lelaki. Tak mestinya seorang lelaki melamar perempuan, tapi seorang perempuan juga boleh melamar seorang lelaki.
Begitu juga mas kawin boleh berupa apa saja yang berharga, yang ada nilai lah. Ya. Dan juga Al-Quran juga mengajarkan Al-Quran kepada isteri boleh dijadikan sebagai mas kawin. Ya, berdasarkan kepada hadis yang kita baca tadi. Dalam hadis yang ke 1006 tadi, dia katanya ya, dia mengajarkan 20 ayat Al-Quran sebagai mas kawin kepada isterinya. Nah, ya, 20 ayat. Ya. Ini maknanya mas kawin ini bergantung atau mengikut suasana lah. Kalau suasana yang dikatakan ya memang keadaan sebagaimana yang berlaku zaman awal-awal Rasulullah ni, mana apa saja. Kalau keadaan yang ya, ekonomi sudah bagus, maknanya ya, dia punya mas kawin tu lagi ya, bagus lah. Sebab itu yang katakan berharga. Ya, dan ya, kebiasaannya orang Arab ni, dia punya mas kawin, ya, perempuan itu minta sebuah rumah. Ya. Perempuan itu minta sebuah rumah, itu mas kawin. Ya, arti mahal tak mahalnya, ya, sebuah rumah dia kena berikan kepada si isteri. Jadi kalau dia melihat ya mas kawin di luar daripada negara dia ataupun dia berkahwin dengan orang luar, maka dia rasa itu terlampau murah sangat. Nah, macam itulah. Bagi dia di tempat dia mas kawin itu mahal. Ya. Dan diberikan kepada bakal isterinya. Dan kita perlu ingat juga bahawa di tempat kita ni ya ada dua bentuk. Satu disebut mas kahwin, satu lagi disebut sebagai hantaran. Ya. Jadi hantaran ini ya dia tidak masuk dalam rukun ya atau yang dikatakan wajib. Yang wajib itu ialah mas kahwin. Jadi mas kahwin tu jumlah dia begitu kecil. Ya, kalau contohnya 300 mas kahwin di Selangor contoh, ya maka ya jumlah itu adalah kecil. Ya. Yang besar itu ini adalah disebut sebagai hantaran. Jadi hantaran itu ya keluarga ya kalau nak guna boleh guna, tapi mas kahwin itu tidak boleh. Ya. Baik, ya, kita teruskan lagi hadis selanjutnya 1007. Okey, teruskan. Orang yang sama pun tak apa. Ya. Boleh saya baca Ustaz? Okey. Hadis 1007 dari Amir bin Abdullah bin Zubair dari bapanya bahawasanya Rasulullah SAW telah bersabda, siarkanlah, kabarkanlah pernikahannya. Diriwayatkan oleh Ahmad dan disahkan oleh Hakim. Ya, okey. Catatkan dulu ya, 1007. Hadis sah. Matan. Diperintah menyiarkan berita perkahwinan. Hukum wajib. Jadi perbezaan ya antara ya kematian dan juga perkahwinan. Kematian itu ya kita tidak wajib siar-siarkan. Ya, tapi ya, perkahwinan itu ya wajib ya disiar-siarkan. Jadi nak menunjukkan bahawa supaya tidak timbul fitnah. Sebab itu Nabi suruh adakan jamuan.
Bila adakan jamuan itu tanda dia orang tahu bahawa dia sudah berkahwin. Jamuan ini tak mestinya besar. Kalau jamuan yang kecil saja pada tempat kedudukan dia berada, dia berada kat situ, dia buat jamuan kat situ, walaupun hanya jamuan minum petang sekalipun, dan mengkhabarkan perkahwinan, dah cukup. Itu pun dah mencukupi. Sebab tujuannya supaya orang di sekeliling itu tidak memandang serong atau tidak berkata-kata. Sebabnya orang pun tahu, oh dia tu dah kahwin. Jadi bila orang tanya siapa perempuan tu, tu bini dia lah tu. Macam tu. Jadi tidak menimbulkan syak wasangka terhadap orang yang di sekeliling. Sebab itulah pertama, ia kena maklumkan. Yang kedua, ia adanya jamuan. Baik, lagi 1008. Teruskan, apa? Dari Abi. 1008 dari Abi Burdah bin Abi Musa dari bapanya, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, tidak ada nikah melainkan dengan wali. Diriwayatkan oleh Ahmad dan 4 dan disahkan dia oleh Ibnu Madini dan Tirmizi dan Ibnu Hibban, tetapi diilalkan sebagai mursal. Baik, catatkan dulu 1008. Hadis boleh dipakai. Matan, dianjurkan perkahwinan dengan memakai wali. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik, hadis yang dibaca ini bermaksud orang yang melakukan pernikahan tanpa wali, iaitu tanpa persetujuan atau kehadiran wali perempuan, maka perkahwinannya tidak sah. Kecuali ada kecuali-kecuali lah. Baru dikatakan tidak perlu kepada wali perempuan tapi wali hakim. Itu kecuali-kecuali. Kerana hadis tentang wali ini tidak ada yang sahih. Ingat. Dia kan dikatakan di sini disebut sebagai boleh dipakai. Bila boleh dipakai itu bukan dia tarafnya sah. Macam tu. Kerana hadis tentang wali ini tidak ada yang sahih, maka syarat bahawa sahnya perkahwinan harus dengan persetujuan atau kehadiran wali tidak wajib. Persetujuan wali hanyalah sunnah. Maka apabila wali tidak setuju dan perkahwinan terus berjalan, maka perkahwinan itu tetap sah. Si anak ni nak kahwin, tapi bapaknya kata dia tak nak jadi wali. Dia tak nak nikahkan. Perjalanan perkahwinan itu diteruskan dengan wali hakim. Maka wali hakim atau wakil wali hakim. Maka perjalanan perkahwinan itu tetap sah. Terkadang ada juga wali ini dia tidak mau jadi wali. Dia tak setuju. Dia marah dengan anaknya, dia tak nak jadi. Bukan dikira menderhaka, Ustaz. Tak dikira menderhaka. Soal ini tidak dikira menderhaka. Jadi soal ini dia tidak dikira sebagai menderhaka. Sebab benda ini untuk mengelakkan daripada maksiat dan perkara yang tidak baik. Jadi memang dianjurkan. Contohnya diibaratkan bapaknya kata, saya tak nak lihat engkau solat. Saya tak nak lihat engkau puasa. Jadi mak bapak dia melarang anaknya solat ataupun puasa. Jadi adakah anaknya ni kalau tak dengar cakap bapaknya derhaka? Tidak. Jadi yang derhaka itu bukan urusan itu. Ini urusan yang
ia dikatakan wajib, ya, dia tidak dikatakan durhaka. Lagi 1009. Teruskan. 1009. Okey, saya baca Ustaz. Okey. Hadis 1009. Dan Imam Ahmad riwayatkan dari Al-Hasan dari Imran bin Husain sebagai marfu' sabdanya, tidak ada nikah melainkan dengan wali dan 2 saksi. Ya. Baik, catatkan ya. 1009 hadis boleh dipakai. Matan, perkahwinan harus ada sedikitnya 2 saksi. Ulang Ustaz. Ulang ya. Hadis boleh dipakai. Matan dia, perkahwinan harus ada sedikitnya 2 saksi. Hukum sebagai satu ketentuan. Sebenarnya orang yang hadir ramai-ramai itu, ya, tengok pasangan tu nikah, itu semuanya saksi ya. Sebenarnya itu saksi. Tapi hanya yang tercatat. Yang tercatat 2 saksi saja. Jadi yang hadir tu semua dah jadi saksi sebenarnya. Itu dikatakan sedikitnya 2 saksi. Itu dikatakan. Ya. Misal kata dah tak ada orang, ya, paling kurangnya mesti ada 2 orang. Macam tu. Jadi saksi. Lagi hadis 1. Ustaz, jadi sah dia bila dua orang tu kata sah, dia dengar dia akad nikah tu kan sah-sah lah kan, tapi yang kadang yang belakang pula tak dengar dia tu. Jadi ya, yang penting ya yang terdekat. Yang terdekat. Kalau yang terdekat itu mengatakan sah, maka yang tak dengar belakang tu pun tak apa, tak. Ya, dia tidak boleh membatalkan. Murid lah kata tak sah. Kata tak dengar. Kata tak dengar. Kadang dah sah pun kata tak sah. Saja suruh ulang lagi. Ya. Padahal dah sah pun. Ya. Kadang ya, sengaja tak sah. Pun ada juga. Saja nak suruh ulang. Lagi 1010. Teruskan. Dari orang tak nak baca, saya baca lah. Bacalah terus sampai habis pun tak apa. Orang semua nak. Satu kosong. Astaghfirullahalazim. Dari Aisyah ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, seorang perempuan jika bernikah dengan tidak izin walinya, maka nikahnya batal. Batal Ustaz. Dan jika si lelaki belum habis lagi. Belum habis lagi tu adik. Dan jika si lelaki campur dia, maka wajib ke atasnya mahar buat kehormatan yang ia telah halalkan dari perempuan itu. Jika mereka bertengkar, maka sultan itu wali bagi orang yang tidak mempunyai wali. Dikeluarkan dia oleh 4 kecuali Nasa'i dan disahkan dia oleh Abu Awanah dan Ibnu Hibban dan Hakim. Ya. Baik ya, catatkan dulu hadis 1010. Hadis boleh dipakai. Matan, perkahwinan tanpa izin wali harus dibatalkan. Harus tu sebenarnya bermaksud wajib ya. Hukum
sebagai satu ketentuan. Baik, saya masuk mula ya. Hadis ini berdarjat boleh dipakai. Boleh dipakai ini bukan berdarjat sah atau sahih. Ya. Baik, apa maksud daripada cerita hadis ini? Seorang perempuan yang menikah tanpa persetujuan walinya, perkahwinannya batal. Tetapi kalau sudah terlanjur suami mencampurinya, maka ia wajib membayar mahar atau mas kawinnya, ya, dan perkahwinannya dibatalkan. Tetapi Imam Malik meriwayatkan dalam kitab Al-Muwatta bahawa Aisyah telah menikahkan anak perempuan Abdul Rahman bin Abu Bakar, iaitu saudara lelaki Aisyah, ketika Abdul Rahman berada di negeri Syam. Jika benar bahawa seorang perempuan menikah tanpa persetujuan wali itu batal, tentunya Aisyah sendiri tidak menikahkan anak saudara perempuannya itu ketika Abdul Rahman tidak ada di tempat itu. Kerana hadis ini bertentangan dengan perbuatan Aisyah sendiri, maka mustahil Aisyah durhaka kepada ketentuan Nabi dan ia sendiri meriwayatkannya. Jadi hadis ini sahih. Oleh kerana adanya pertentangan inilah, maka hadis yang menyatakan bahawa perempuan kahwin tanpa izin wali adalah batal, ia tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Ada berlaku ya di Johor dulu ya. Di Johor ya, dia wali ada tapi dia membelakangkan wali. Kalau wali jauh lain. Ya, wali jauh tu lain. Dia dah kira maknanya tak perlu kepada wali nasab. Ya. Dia boleh wali hakim. Jadi, kalau seandainya berdekatan, contoh ada berlaku di Johor. Ya, bapaknya tidak di maklum. Dia bernikah. Bapaknya tidak maklum. Kerana bapaknya ni, dia membatalkan perkahwinan itu. Maka mengikut ceritanya, perkahwinan itu batal. Sebab dia mengetepikan wali yang dekat. Kalau wali itu jauh, tak apa. Ya. Ataupun wali itu mewakilkan orang lain, tak apa. Tapi ini masalahnya wali ada, tapi dibelakangkan atau tak diambil tahu. Jadi rupanya ada kuasa wali ini membatalkan. Dan mengikut ceritanya, ia batal perkahwinan itu. Ya. Dibatalkan. Sebab dia membelakangkan wali yang ada. Kecuali si anak kata, saya tak nak walikan bapa saya. Sebab bapa saya ni tak solat, tak puasa. Ya. Jadi bapa ni dikira sebagai bapa fasik. Ya. Jadi bapa fasik. Jadi si anak ni dia tak nak wali bapa dia. Kalau macam tu tak mengapa, ada alasan. Tapi kalau tidak ada alasan yang nak menuduh wali bukan-bukan, dia wali itu berhak membatalkan. Itu ceritanya lah. Ya. Ataupun wali tadi dia kaki minum. Kaki minum, ya, kaki mabuk. Di situ juga walaupun dekat, ya, si anak tu tidak mahukan wali bapa dia. Tak boleh. Ya. Itu tak ada salah. Ya, sebab wali itu wali fasik namanya. Baik, 1011. Teruskan. Saya baca Ustaz. 1011. Dari Abi Hurairah bahawasanya Rasulullah SAW telah bersabda, tidak boleh dinikahkan seorang janda melainkan sesudah diajak dia berembuk. Dan tidak berbincang atau berunding, ya. Okey. Dan tidak boleh dinikahkan seorang perawan melainkan sesudah diminta izinnya. Maka bertanya, ya Rasulullah, bagaimanakah izinnya itu? Sabdanya, diamnya. Muttafaqun alaih. Lagi satu. 1012 sama. 1012. Dari Ibnu Abbas bahawasanya Nabi SAW telah bersabda,
Seorang janda lebih berhak dengan mengurus dirinya daripada walinya dan perawan itu diajak rembuk, tetapi izinnya itu ialah diamnya. Diriwayatkan dia oleh Muslim. Dan pada satu lafaz, sabdanya, tidak ada kekuasaan bagi wali terhadap janda dan anak yatim itu perlu diajak rembuk. Diriwayatkan dia oleh Abu Dawud dan Nasa'i dan disahkan dia oleh Ibnu Hibban. Baik. Catatkan ya, hadis 1011 dengan 1012. Hadis sah. Matan, anak janda perlu diajak berunding dalam soal kahwinnya. Dan anak gadis cukup diminta izinnya. Saya ulang, dan anak gadis cukup diminta izinnya. Hukum sebagai satu ketentuan. Ketentuannya, hukumnya begitu. Artinya, ya, kalau seorang janda, ya, dia ada anak janda contohnya, maka ya, kalau ya, hal perkahwinan, maka dia kena ya, berunding. Ya, mana berunding, kalau dia setuju, setuju. Kalau dia tak setuju, ya memang tak setuju. Sebab dia sendiri ya boleh, dia berhak ke atas dirinya sendiri. Itu kalau janda. Tapi kalau anak dara atau gadis, ya cukup dengan minta izin kepadanya. Jadi ada sahabat tanya, ya, wa kaifa ya iznuhu ya iznuha ya Rasulullah. Bagaimana tanda izinnya ya Rasulullah? Qala antaskut. Ya, kata Rasulullah, ya tandanya ialah dia diam. Ya. Jadi diamnya itu tanda dia setuju. Saya kata dia orang tuanya merundingkan ya kepadanya, kepada anak daranya ya sekian-sekian orang itu. Jadi kemudian ya anak itu dia tidak menjawab, dia diam saja. Ya. Engkau tak jawab, artinya kau setuju ya. Macam tu lah. Engkau diam tu tanda engkau setuju ya. Jadi cakap macam tu lah maknanya. Ya, diam itu tanda setuju. Itu ya peraturan ataupun ya, ketentuan yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sebab orang dulu-dulu pun banyaknya hanya berunding. Ya. Kadang si anak ni langsung tak tahu bakal suaminya. Ya. Dia tak tahu. Hanya rundingan-rundingan pak saudara dan sebagainya. Lalu jadi saja. Ya. Macam itulah kisahnya. Sekarang ni berbeza. Kalau mak ayah yang runding nanti, suruh mak ayah yang kahwin. Ya. Mak je lah kahwin dengan dia. Ya, macam itulah anak kata. Ya. Bukan macam ya, zaman mak kita dulu. Ya. Baik ya, 1013. Saya baca Ustaz. Sila. Hadis 1013 dari Abi Hurairah, dia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, tidak boleh perempuan mengawinkan perempuan dan tidak boleh perempuan mengawinkan dirinya. Diriwayatkan dia oleh Ibnu Majah dan Daraqutni dan rawi-rawinya orang-orang kepercayaan. 1013, catatkan hadis mauquf. Mauquf ya. Hadis mauquf. Matan dia melarang perempuan
melarang perempuan mengahwinkan perempuan dan mengahwinkan diri sendiri. Hukum sebab mubah. Hukum sebab Ustaz lupa. mubah. Mauquf apa Ustaz? Ha? Mauquf. Lupa. Nah, mauquf dari perkataan wakaf, mana berhenti. Oh, Maknanya ya kita hentikan dulu situ, macam itulah. ya. Ya. Apa-apa. Mauquf daripada wakaf. Ustaz, tolong ulang hukum. Matan dia apa? Mubah. Hukum. Hukum sebab mubah, mubah. ya. Hukum sebab mubah. Sebab ada tulis ya. Sebab mubah. Mubah harus. Kalau buat nota mauquf boleh catatkan. Mauquf tu hadis yang terhenti. Hadis yang terhenti kepada sahabat. Hadis Ulang. yang Hadis yang terhenti terhenti. kepada sahabat. Tak clear lah, tak jelas tak. Ya. Hadisnya Hadis yang terhenti. 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 Berhentilah, berhenti, terhenti. Ya. terhenti. Ya. Ya, wakaf. 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 Kepada sahabat, koma, hanya ucapan sahabat sahaja, koma, bukan dari Nabi SAW. Bukan dari Nabi SAW. Ustaz, Ha. mafuk ke mawkuf? Mauquf. Mauquf. Mafuk. Mim waw qaf waw fa. Mim waw qaf waw fa. Mawkuf. Mauquf. Qaf waw fa. Baik ya, semak semula. Ya, hadis 1013 ya. 1013. Perempuan tidak boleh menjadi wali dalam perkahwinan terhadap perempuan lain. Perempuan tidak boleh menjadi wali dalam perkahwinan terhadap perempuan lain. Juga tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Tetapi Imam Malik dalam kitab Muwatta, ya, Imam Malik yang mazhabnya Maliki, ya, yang mazhabnya Maliki, meriwayatkan bahawa Aisyah sendiri telah menikahkan anak saudara perempuannya. Dengan demikian, maka larangan hadis ini tidak menunjukkan kepada ketentuan haram, tetapi sekadar merupakan celaan terhadap perempuan yang menikahkan dirinya sendiri atau menikahkan perempuan lain. Maknanya, ia tidak sedaplah, tak patutlah. Kalau imam biasanya kan perempuan lelaki, ya, jadi imam. Ya, jadi ini pula ya lelaki ada, ya, tapi perempuan ya yang menikahkan. Jadi artinya Aisyah pernah menikahkan ya anak saudara perempuannya. Itu ya hadis yang sahih menceritakan demikian. Artinya hadis ini sebagai satu celaan, bukan haram, ya, bukan satu yang haram, tapi hanya satu celaan. Mana tak patut, bahasa kita tak patutlah ya yang perempuan ini nikahkan, macam tu ya.
Bahasa dia macam tu. Ya. Okey, kita teruskan lagi. Siapa nak baca? Ustaz, Buka. Ustaz, nak tanya Ustaz. Kalau saksi tu perempuan boleh ke Ustaz? Dalam Saksi. orang tu. Saksi. Ya, kalau dalam Quran tu, kalau seorang lelaki, 2 orang perempuan. Artinya kena 4 orang perempuan lah. Dia saksi. Maksudnya kalau isi borang tu, kalau perempuan semua kena 4 lah ya? Itu kena 4 lah, tapi tak ada. Tempat kita tak ada perempuan jadi saksi. Sebab lelaki ramai lagi. Ya. Lelaki ramai lagi, jadi tak ada saksi perempuan. Jadi perempuan yang hadir tu sebenarnya semua saksi ya, yang tercantik. Ya, perempuan yang hadir itu semua saksi. Kita yang hadir ramai-ramai itu saksi. Ya, hanya yang tercatat dalam borang. Ya, 2 orang saksi. Ya. Okey, teruskan. 1014, okey. Siapa nak baca? Buka mic. Okay, saya baca Ustaz. Okey, silakan. Hadis 1014. Dari Nafi, dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah SAW telah larang perkahwinan syighar, dan syighar itu ialah seorang mengahwinkan anaknya kepada seorang, dengan syarat orang itu pula kahwinkan anaknya kepadanya, dan antara dua-dua itu tidak ada mas kahwin. Muttafaqun alaih. Dan kedua-duanya bersetuju dari jalan lain bahawa tafsir syighar itu dari perkataan Nafi. Ya. Cantikkan ya. Hadis 1014. Hadis sah. Ya, hadis sah. Matan dilarang kahwin syighar. Dilarang kahwin syighar, yaitu seorang laki-laki mengahwinkan anaknya kepada laki-laki lain dengan syarat anak perempuan dari laki-laki yang kedua dikahwini pula oleh laki-laki yang pertama. Tetapi tidak memakai mahar. Mahar itu mas kawin ya. Hukum tidak sah perkahwinannya. Baik ya, saya ulang semua dalam segi maksud dalam hadis ini. Seorang wali yang mengawinkan anak perempuannya atau saudara perempuannya, anak perempuannya ke atau saudara perempuannya, ya, kepada lelaki lain dengan perjanjian lelaki tersebut mengawinkan anak perempuan atau saudara perempuan kepadanya dan tidak ada lagi kewajipan membayar mas kawin, atau dengan kata lain, ya, perkahwinan better. Dah, seri ya. Artinya, ya, ini dikatakan perkahwinan syighar. Perkahwinan syighar ini tidak sah. Dia buat sendiri macam tu, buat peraturan sendiri. Ya. Ini
Ya, katanya anak saudara perempuanku. Aku wali dia. Aku kawinkan ya dengan anak lelaki dia. Ya. Kemudian dengan syarat pula ya, yang ya anak kepada ya, lelaki itu yang kedua tu atau saudaranya dikawinkan dengan dia, iaitu wali yang pertama tu. Jadi tak payah mas kawin lah kalau macam ni. Ya. Jadi ini yang namanya perkawinan sighar, tidak sah. Sebab salah satu yang wajib adanya mahar, tapi ini tak ada mahar, tak ada mas kahwin. Ini hukum buat sendiri. Jadi jangan buat macam tu lah. Ya. Baik, satu lagi, siapa nak baca? 1015. Okey. Silakan. Orang yang sama pun tak apa. Okey. Kita baca lah Ustaz. Sila. Hadis 1015 dari Ibnu Abbas bahawasanya seorang anak perempuan perawan datang kepada Nabi SAW lalu menyebut bahawa bapanya kahwinkan dia padahal ia tidak suka. Maka Rasulullah SAW beri hak kepadanya buat memilih. Diriwayatkan dia oleh Ahmad dan Abu Daud dan Ibnu Majah, tetapi diilalkan dia lantaran kemursalannya. Baik, 1015 hadis boleh dipakai. Matan, perempuan yang sudah dikahwinkan dengan orang yang tidak disukainya, boleh memilih untuk diteruskan atau membatalkan perkahwinan itu. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik, saya masih mula ya. Maksud daripada hadis 1015 ini yang darjat ya, hadisnya boleh dipakai, artinya dia bukanlah sah sangat ya. Jadi seorang anak perempuan yang tidak menyetujui perkahwinannya dengan seorang lelaki yang telah diterima oleh bapanya, maka perempuan tersebut dapat membatalkan perkahwinannya. Walaupun hadis ini mursal, tetapi menurut riwayat lain, di antaranya dalam Sahih Muslim disebutkan kes tersebut. Dengan demikian, hadis ini dapat dipakai sebagai dasar hukum. Jadi contoh ya, anak itu ya, dipinang, anak perempuannya dipinang, tapi anak perempuan ini dia tidak tahu. Ya, kemudian keluarga ini, mak ayahnya pun menerimalah pinangan lelaki itu. Sedangkan ya anaknya tadi ya tidak mengetahui. Jadi ya si anak ini, anak perempuan ini dia ada pilihan. Sama ada nak terima ataupun dia nak batalkan. Maka kalau seandainya dia batalkan, ya hukum membolehkan. Ya, syaratnya janganlah sampai terjadi macam yang cerita sudah-sudah. Ya dah sampai tarikh kahwin, dah buat, ya semua dah dijemput. Masa tu pula, ya buat hal pengantin. Tak datang pula ya pengantinnya. Jadi hal-hal macam ni ya, itu merosakkan suasana.
Jadi jangan buat macam tu. Maksudnya ia belum apa-apa lagi, belum adanya pernikahan dan jamuan, ia boleh dibatalkan awal-awal kalau tak setuju. Itu mana pilihan ya. Bukan satu kesalahan. Boleh. Ya. Sebab ada nas dasar daripada Bukhari Muslim pun membolehkan demikian. Ya. Jadi sekadar itu untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama daripada kuliah kita hari ini. Sadaqallahul azim.